Latihan dalam sektor baharu muncul seperti ekonomi digital, hijau dan jagaan akan disertakan dalam kursus baharu Skills Future bagi para pekerja pertengahan kerjaya. Lebih 7,000 kursus akan diperkenalkan bagi mereka yang berusia lebih 40 tahun mulai Mei nanti. Menurut Skills Future, hampir 5,000 kursus pendek dalam sektor digital, hijau dan jagaan ditawarkan tahun lalu. Jumlah ini hampir 80% lebih tinggi berbanding tahun 2022, ekoran permintaan yang meningkat. Selain itu, jumlah pekerja pertengahan kerjaya yang memanfaatkan subsidi Skills Future turut meningkat sebanyak 28% tahun lalu. Dan mereka membentuk hampir 40% daripada jumlah pekerja yang menjalani program latihan Skills Future. Sokongan pihak majikan turut meningkat. Jumlah firma yang membiayai latihan bagi pekerja mereka meningkat 15%, manakala jumlah pekerja yang meraih manfaat turut naik hampir 36% kepada sekitar 228,000 orang. Ini kerana lebih ramai yang sedar tentang perlunya untuk kekal relevan. I think first in the tighter labour market, I think employers see the need to have their employees contribute more, but at the same time, they also want to equip and enable their employees to do so. So we think that's a very good thing. I think secondly, because of all the attention and all the real technological innovations that we are seeing, I think both employers and individuals feel a certain urgency and a certain need to upskill. Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat berkata, perjanjian ekonomi digital antara EU dan ASEAN patut menjadi langkah seterusnya. Encik Heng yang juga merupakan Menteri Penyelaras bagi Dasar Ekonomi menambah bahawa ini akan memberi firma-firma Eropah keyakinan untuk menjalankan perniagaan di rantau ini. Singapura juga boleh menjadi pintu masuk bagi pasaran serantau. Singapore is so small that we don't threaten anybody. So we become a very good sparring partner for some of this agreement because if they want to test it. So I think the reality of big change is that big change is also frightening. And so Singapore being small can play a useful role to catalyze a series of small changes, build confidence for that process. DPM Heng berkata demikian di sebuah majlis anugerah anjuran Dewan Industri dan Perdagangan Singapura Jerman SGC. Firma-firma yang menang diiktiraf kerana sumbangan kepada inovasi dan sekitaran serta usaha menciptakan pekerjaan. Menurut pihak SGC, kira-kira 2,200 perniagaan Jerman di Singapura berjaya menciptakan sekitar 45,000 pekerjaan tempatan. Kedua-dua pemimpin Singapura dan Indonesia menyambut baik penguatkuasaan 3 perjanjian 2 hala di bawah rangka kerja diperluaskan. Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengadakan perbualan dengan Presiden Jokowi siang tadi. Perjanjian berhubung isu pengurusan ruang udara, kerjasama pertahanan dan ekstradisi penjenayah ini dimeterai 2 tahun lalu semasa Rahat Pemimpin Singapura Indonesia 2022 di Bintan. Ia mula berkuat kuasa semalam. PM Lee menyifatkannya sebagai satu perkembangan penting dalam hubungan dua hala Singapura Indonesia. Menurut beliau, ia mencerminkan komitmen yang dikongsi kedua-dua jiran terdekat itu untuk saling bekerjasama demi hasil yang saling menguntungkan. PM Lee menambah, beliau yakin Singapura dan Indonesia akan terus memperkukuh hubungan dua hala selain meneroka bidang kerjasama baharu dalam tahun-tahun mendatang. Meskipun Singapura dan China berbeza dari segi ukuran dan tahap kerumitan, namun kedua-dua negara berkongsi cabaran serupa. Oleh itu, pertukaran dua hala adalah sangat berharga. Menteri Kanan Teo Chee Hean berkongsi pandangan tersebut dalam pertemuan dengan para pemimpin kanan China di Beijing. Beliau juga mengumumkan bahawa Singapura akan menjadi tuan rumah Forum Tadbir Urus Sosial Singapura-China pada Jun nanti. Sejak 2012, forum tersebut menjadi wadah untuk para pegawai dari kedua-dua negara berinteraksi dan bertukar pandangan mengenai cabaran bersama. Dalam lawatan pertamanya ke China sejak 5 tahun lalu, Menteri Kanan Teo Chee Hean menggulung kunjungannya selama seminggu dengan beberapa pertemuan peringkat tinggi bersama para pegawai kanan di Beijing. Sejak pandemik global melanda, Encik Teo memberi laluan kepada rakan-rakan kabinet lebih muda untuk melawat China dan bertemu rakan sejawatan mereka. Semasa di Beijing, Encik Teo bertemu Ketua Tertinggi Keselamatan China Chen Wenqing buat kali pertama. Encik Chen
dan merupakan setiausaha parti bagi Suruhanjaya Hal Ehwal Politik dan Undang-Undang Pusat. Ia adalah badan keselamatan tertinggi parti itu yang menyelia ke semua agensi penguatkuasaan undang-undang termasuk pasukan polis. Kedua-dua China dan Singapura mengesahkan lagi hubungan kukuh susuli hubungan yang dipertingkatkan tahun lalu. Encik Teo juga mengumumkan bahawa beliau akan menjadi pengerusi bersama Forum Tadbir Urus Sosial Singapura-China bersama Encik Chen semasa Jun nanti. Forum terakhir berlangsung di Singapura pada tahun 2016. This is a very important forum because it discusses many of the issues which both China and Singapore are facing in the social governance area. And this is an important complement to the other two forums that we have, the JCBC and the Leadership Forum. Encik Teo mengalu-alukan langkah yang diambil kedua-dua pihak untuk meningkatkan kerjasama dalam pembangunan dan pertukaran sumber daya manusia. Ini termasuk acara peringkat tinggi tahunan Forum Singapura-China mengenai kepimpinan yang dihoskan kedua-dua negara secara bergilir-gilir. Ia merupakan wadah strategik bagi para pemimpin politik dan pegawai kanan untuk membincangkan pelbagai cabaran berhubung pembangunan kepimpinan. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Court Life, Tan Po Lan, diberkas kerana dipercayai melanggar kewajiban pendedahan syarikat. Bank Darah Tali Pusat Privet itu kini disiasat kerana salah urus unit-unit darah tali pusat tahun lalu. 4 pengarah yang lain turut diberkas, namun kelima-limanya sudah dibebaskan dengan ikat jamin. Tan sertai syarikat Court Life pada 2016. Dia letak jawatan Oktober lalu memberi alasan atas sebab peribadi. Penyelewengan mula terbongkar pada bulan November. Tambah syarikat Court Life, pihaknya diberi notis dari pihak berkuasa Selasa lalu yang meminta dokumen serta maklumat. Ketua Pegawai Kewangan Court Life juga diminta untuk membantu siasatan namun tidak diberkas atau didakwa. 4 lagi pengarah yang tidak berpangkalan di Singapura juga dikehendaki menghadiri temu bual bersama polis pada 2 April. Pihak lembaga Court Life menyatakan ia sedang menimbangkan pelantikan 4 pengarah bebas baharu bagi memantau dan mengimbangi syarikat tersebut. Buat masa ini, semua pengarahnya akan kekal sedang mereka memantau usaha menangani kesilapan operasi. Namun, 2 pengarah tidak setuju bahawa mereka yang diberkas layak untuk dikekalkan dalam syarikat tersebut.